Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Hari ini kita belajar bab yang pertama, kedatangan kuasa barat di negara kita. Okey. Sekarang ni kita bagi murid yang ada buku teks boleh buka muka surah 4. Kalau tak ada boleh baca kat skrin ustazah ni. Okey, poin yang pertama, kestabilan dan kemakmuran negara kita. Muka 4 ni murid-murid kita belajar sistem pentadbiran negara kita sebelum orang luar jajah negara kita. Maksudnya, negara kita ni murid-murid ada sistem pentadbiran dan pemerintahan tersendiri. Yang sistematik teratur. Orang tak masuk campur luar, orang luar tak masuk campur pun tak ada masalah. Okey. Okey, kita tengok. Saya terangkan baca. Okey, selain itu yang bahagian pengenalan pengenalan. Okey, selain itu kemuncak kemakmuran ialah perkembangan dan kegemilangan kegiatan intelektual. Okey. Saya gariskan intelektual tu maksudnya golongan cerdik pandai seperti guru. Kita tengok sistem pemerintahan dan struktur sosial. Ini sebelum negara kita dijajah. Okey. Yang memegang kuasa tertinggi golongan pemerintah ialah sultan. Okey. Kata-kata sultan ni adalah undang-undang. Kalau dicakap je awak dijatuhkan hukuman mati, awak mati. Dia adalah badan kehakiman, badan pentadbiran, dia berkuasa mutlak secara keseluruhan. Mutlak ni maksudnya kuasa sepenuhnya. Murid pastikan baca ya. Okey, tak faham nanti tanya ustazah PM. Pertanyaan yang tak faham nanti ustazah balas. Okey. Okey, awak tengok golongan struktur sosial ni ada golongan pemerintah dan golongan diperintah lah. Sultan, pembesar, penghulu ni golongan pemerintah. Manakala golongan diperintah ni seperti kita. Hamba, rakyat. Kita kan rakyat. Okey. Tengok Tengok. Okey, seterusnya. Tengok. Nyatakan peranan pembesar. Tengok jawapan dia. Pembesar melaksanakan tugas menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Okey, daulat ni maksudnya negara kita, pemerintah bebas mentadbir negara kita tanpa masuk campur urusan luar. Orang luar tak masuk campur. Kita bebas lah tadbir. Okey, macam mana dia mengekalkan? Misal kata berlaku peperangan dah, sultan akan minta pembesar supaya kerahkan lelaki untuk berperang. Jadi pembesar ni dia akan pergi kat bawah tu, penghulu. Jadi ketua kampung akan cari lelaki lah untuk jadikan tentera berperang. Okey, kita tengok muka surat seterusnya, muka surat 5. Okey, muka surat 5 ni murid-murid awak dah belajar masa awak tingkatan 2. Sistem pemerintahan di Sarawak, sistem kesukuan, sistem kesultanan, hierarki ni maksudnya kedudukan pemerintahan di Negeri Sembilan, yang tuan besar atau yang tuan besar, undang, lembaga, buah pak. Buah pak ni hasil gabungan perkataan ibu bapa. Okey. Perundangan. Okey, kita mempunyai perundangan sendiri. Adat pepatih, adat temenggung. Adat pepatih ni lebih pada keturunan perempuan. Maksudnya kalau lelaki tu meninggal dunia, perempuan yang dapat harta banyak. Adat temenggung pula lelaki. Dia lebih pada mazhab Syafi'i. Okey. Kita belajar masa kita tingkatan 2. Yang penting kan, asalnya sejarah ni soal akibat. Okey. Saya terangkan yang tak ada dalam kuteks lah. Undang ni kenapa dia buat undang-undang? Okey, sebab untuk mengawal tingkah laku manusia. Okey. Awak tengok je negara kita sekarang ni. Ada undang, ada polis, masih juga ada kes jenayah. Jadi undang-undang ni sebenarnya untuk mengawal tingkah laku manusia supaya mereka berkelakuan baik. Tak ada kes. Tidak melakukan kesalahan lah. Supaya bila ada undang-undang, negara kita akan aman. Okey, bila aman orang luar akan datang melancong. Cuma sekarang ni tak adalah sebab kes COVID-19. Okey, tengok hubungan luar. Okey, Ustazah baca yang poin pertama. Kestabilan negara kita dapat dilihat melalui hubungan dengan negara luar dalam bentuk ekonomi, politik dan sosial. Hubungan luar ni maksudnya kita menjalinkan hubungan diplomatik lah. Hubungan diplomatik maksudnya hubungan negara antara negara dengan negara luar. Ataupun konteks sekarang ni awak sebut sebagai duta negara lah. Contohnya negara Malaysia ni kita jalinkan semua hubungan kecuali Israel. Okey, apa tugas duta negara ni? Jaga kebajikan. Contohnya duta Indonesia dia duduk kat Malaysia kan. Okey,
Dutaan Indonesia ni dia akan menjaga kebajikan rakyat Indonesia yang berada di Malaysia. Contohnya orang gaji kan. Kat Malaysia kan Indonesia kan kerja sebagai orang gaji. Mungkin dia minta kenaikan gaji kan. Okey. Awak tengok hubungan diplomatik. Menjadikan hubungan dah. Kalau dia tak jalinkan hubungan, kita masuk ni dia buat dah satu tutup lah. Dia tak jalinkan hubungan ni dah, hubungan luar ni dah satu buka dah. Okey, jalin hubungan. Contohnya tanah Melayu tak cukup beras. Okey, dia beli daripada negara Siam untuk dapatkan beras. Adalah hubungan dia. Okey, poin yang kedua, pemerintah di negara kita berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Okey, pada masa tu British dan Belanda ni dia belum jajah kita. Kita hanyalah menjalin hubungan sebagai pedagang, berniaga. Okey, ni awak boleh baca. Tak faham PM Ustazah? Okey, kita tengok muka surat 6. Kita tengok hubungan. Okey. Tanah Melayu murid-murid kaya dengan bahan mentah. Bahan galian semula jadi seperti emas, perak dan biji timah. Ni awak dah tahu daripada awak sekolah rendah lagi. Okey. Awak tengok ni. Okay, kegiatan melombong biji timah. Saya baca yang poin yang nombor 2 Nombor 2. Awak tengok poin nombor 2. Kegiatan melombong biji timah dan emas dijalankan oleh masyarakat tempatan. Mereka menggunakan kaedah mendulang dan melampan. Mendulang awak tahulah, mendulang tu ada dalam tunjuk gambar. Melampan ni macam mana? Dia guna palung kayu Palung kayu tu dalam bentuk 4. Okey, biji timah ni warna dia hitam. Okey, dia besar dengan tanah. Tanah warna dia coklat. Jadi, biji timah ni dia letak dalam 4 segi kayu ataupun pada zaman tersebut sebut palung kayu. Okey, dia asingkan dah antara tanah dengan biji timah. Dapat asingkan sebab biji timah warnanya hitam manakala tanah warnanya coklat. Dia asingkan dah. Asingkan. Kalau berulang dia ni angkat, dia tengok. Ingat sebenarnya biji timah ni ada banyak jenis warna, tapi seperti warna ungu kan, tapi yang berkualiti dan yang terbaik warna hitam. Okey, tengok seterusnya. Negara kita juga dikenali sebagai pusat pengeluaran sumber hasil hutan seperti rempah ratus. Rempah ratus je awak tahulah. Barang masakan ibu awak kat dapur, cengkeh, kayu manis. Okey, itu contohnya. Dama, tu rempah ratus lah. Dama ni pokok dan rotan. Okey. Awak tengok yang poin terakhir ni. Okey, negara kita. Negara kita juga kaya dengan hasil laut seperti serip, ikan hiu, timur laut, rumpai laut dan mutiara. Mutiara ni selalunya untuk barang perhiasan lah, untuk para wanita. Mutiara ni nak tahu asli tak asli senang. Kita gigit mutiara tersebut, kalau mutiara tu pecah, maksud dia tidak asli. Kalau dia asli, dia tak pecah. Okey, kita tengok memanfaatkan hasil alam. Masyarakat tempatan mempunyai sifat yang kreatif dan berkemahiran tinggi. Mereka berjaya menghasilkan kraft tangan yang indah dan menarik daripada semua alam. Daun kuang, daun pandan, daun nipah dan buluh boleh dianyam menjadi tikar atau bakul. Masyarakat Melayu juga mahir dalam bertukang kayu, membuat perahu, membuat perabot daripada rotan dan menempa alat senjata tradisional. Okey, senjata tradisional macam keris lah. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Sistem ekonomi. Yang kita belajar ni murid-murid sebelum negara kita dijajah lah. Macam mana mereka menjalani kehidupan mereka, sistem pentadbiran dia, kegiatan ekonomi dia, macam mana dia cari sara hidup dia, kegiatan ekonomi dia buat apa. Macam saya terangkan tadi muka surat 6. Okey, kita tengok sistem ekonomi muka surat 7. Okey, masyarakat di negara kita telah mempunyai sistem ekonomi yang teratur. Mereka bijak mengeksploitasi. Mengeksploitasi ni maksudnya menggunakan sumber sekeliling. Sumber alam sejadi untuk memajukan ekonomi dan memakmurkan kehidupan.
Okey. Okey, perdagangan dan pelabuhan awak tahu Syahbandar dilantik bagi menguruskan pelabuhan. Okey, dia kena memastikan kat kawasan pelabuhan tersebut aman. Bila aman barulah ada orang datang nak berdagang. Okey. Okey, tengok timbang dan sukat. Ustazah besar sikit Okey. Satu link. Nanti Ustazah akan bagi nota. Nota nak terangkan yang berkaitan satu link bersama dengan dua kepul. Dua kepul ni maksudnya dua pot. Okey. Sukatan pot lebih kurang daripada sukatan pot ni lebih kurang tin susu bersaiz kecil. Okey. Nanti Ustazah bagi nota nak terangkan, tapi inilah dia bagi satu leng, dua kepul, satu kal, dua leng. Khadijah belum lancar lagi Okey. Tengok mata wang. Pada mulanya perdagangan menggunakan sistem barter tukar barang dalam urusan perdagangan. Tukar barang ni contohnya kalau awak nak kambing, awak dah lembu tukarlah. Walaupun tu secara tidak adil tapi secara suka sama suka. Okey. Kemudian mata wang digunakan iaitu mata wang logam daripada biji timah dan emas. Dia menggunakan mata wang daripada logam, timah atau emas dalam urusan niaga menjadi ikutan negeri-negeri Melayu. Gunakan mata wang masing-masing. Kalau awak tengok mata wang emas Kedah, mata wang emas Kelantan atau duit Kijang. Okey, kalau awak nak tengok mata wang sistem mata wang ni masih ada lagi. Tapi kat museum lah. Kat museum tu awak boleh tengok sistem mata wang kerajaan negeri Johor. Ada disimpan. Okey, sistem perceraian. Perceraian ni dikenakan kepada rakyat lah. Okey. Aktiviti perdagangan yang besar mengembangkan bidang perceraian. Cukai ialah bayaran yang dikenakan hasil perhubungan, pertanian, hasil hutan, perdagangan. Dikenakan atas mereka yang menjalankan kegiatan ekonomi tersebut lah. Cukai ni dikutip untuk apa? Untuk kerajaan lah dapat duit untuk buat satu kemudahan lah untuk rakyat. Disalurkan untuk memakmurkan negeri. Awak tengok, cukai merupakan semua pendapatan pemerintah dan akan disalurkan untuk memakmurkan negeri. Contoh kalau konteks sekarang ni kan, dapat kerajaan dapat duit cukai tu, cukai pintu, cukai apa lagi. Untuk buat kemudahan awal seperti tanda sawam, taman rekreasi, itulah datangnya duitnya Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.